Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopal Channel. Sebentar tadi sahabat semua, MP Macang memalukan diri sendiri. Ya, maksud perkataan dalam satu perkataan Inggeris itu pun beliau tidak faham. Lalu mempersoalkan ya berkaitan dengan ugutan seperti mana yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa yang berlaku? Tidak pasal tidak pasal kena cuci kepala MP Macang ini oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mau tunjuk hebat dan mau tunjuk hero, berpolitik sentiasa walaupun berada di dalam Dewan Rakyat. Ya, kenapa saya katakan berpolitik? Kamu dengar sendiri soalan ketiga yang diajukan oleh MP Macang ini, namun tidak dijawab oleh Datuk Seri. Kerana saya percaya itu adalah soalan bermotifkan politik semata-mata. Jadi tanpa buang masa, mari kita dengar ya soalan dan juga jawapan padu daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan kes ugutan ini, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita dengar dan arahkan mata dan telinga kita. Baik, saya juga Macang. Terima kasih Tan Sri Dipertua, terima kasih Muhammad Tambun. Cuma tadi saya semak leksikon diplomatik berkenaan dengan démarche. Démarche ini bermaksud formal diplomatic representation of government's position. Ya, ini bukanlah satu ugutan sebenarnya, tapi Amerika Syarikat ingin mengetahui posisi kita. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana teguh istiqamah mempertahankan Hamas dan juga pendirian negara kita saban tahun berkenaan Palestin. Cuba saya nak tanya lagi Yang Berhormat Tambun, apakah ada lagi ugutan-ugutan daripada negara-negara lain? Dan kalau ada, apakah kerajaan bercadang untuk memanggil duta-duta mereka ke Wisma Putra? Dan apakah Tambun bercadang untuk boikot sidang APEC pada bulan hadapan untuk menyatakan solidariti kepada kaum yang terkesan di Palestin? Dan satu lagi Yang Berhormat Tambun, semalam saya lihat poster daripada Yang Berhormat Menteri Pendidikan, dikatakan don'ts dalam Minggu Solidariti Palestin ini, dikatakan jangan hanya menonjolkan perspektif satu pihak. Walaupun tujuan adalah untuk menunjukkan solidariti kepada Palestin, cuba untuk memberikan gambaran yang berimbang tentang situasi. Apa maksud ini sebenarnya? Adakah kita perlu tunjulkan perspektif Israel dalam konflik ini atau bagaimana? Silakan Yang Berhormat Tambun. Terima kasih. Pertama saya nak betulkan sedikit ya. Démarche itu bukan neutral stance. Bila satu negara luar bagi démarche, maknanya ada dia concern dia. Apa yang kita tata tindak. Belum protes, tetapi concern. Bukan sekali, 3 kali. Sekali pada Duta Besar, 2 kali pada 13 dan 30 Oktober. Sebab itu kita anggap ini sebagai suatu peringatan, tapi jawapan kita tegas, terutama dalam hubungan dengan Hamas. Kedua, seperti yang saya singgung sebentar tadi, dalam kunjungan kita, dalam beberapa pertemuan dengan negara asing, disampaikan maklumat ini, dan kita berjawab secara tegas. Dan sekiranya kalau disampaikan langsung pada kita, sebab itu saya pilih untuk jawab secara langsung supaya negara-negara yang berkenaan, termasuk mukhabarat atau intelligence atau perisikan mereka, faham pendirian kita dan kita tidak bertolak ansur. Keduanya tentang APEC, kita sekarang teliti. APEC ini Badan Ekonomi Asia Pasifik. Jadi kita sekarang hubungi negara-negara ASEAN dan negara China tentang kedudukan mereka, dan kita akan ambil keputusan selaras dengan pendirian rakan-rakan dan juga Asia. Saya buka saya jemput Datuk Wira Dr. Ku Abdul Rahman bin Ku Ismail Kubang Pasu. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Kubang Pasu minta Perdana Menteri menyatakan pertama, apakah strategi dan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan bagi memitigasi nilai ekspor yang menurun sebanyak 84% bagi tempoh Januari-September 2023 berbanding dengan tempoh yang sama bagi tahun 2022. Tren menurun ini didapati bermula pada Jun 2023, dijangka akan berterusan sehingga akhir tahun 2023. Dan apakah jumlah pelaburan dan jenis-jenis sektor
industri yang akan dilaksanakan oleh pelabur-pelabur secara terperinci dari Amerika Syarikat, United Arab Emirates dan Arab Saudi, iaitu hasil lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke negara-negara berkenaan baru-baru ini. Sekian, terima kasih. Silakan Menteri. Orang Pasu memang diakui suasana ekonomi memang mencabar, belum sampai ke tahap gawat ataupun yang disebut oleh Yang Berhormat Temerloh semalam merudum yang telah diulas oleh Menteri Ekonomi dan juga Menteri MITI. Melihat kepada kedudukan ekonomi, kita lihat kepada keseluruhannya. Ya, soal penurunan atau penyusutan nilai ringgit, soal pengurangan atau penurunan prestasi perdagangan, tetapi juga pertumbuhan ekonomi, penurunan inflasi, penurunan kadar pengangguran dan penambahan pelaburan. Jadi kalau lihat dalam konteks itu, kita masih bertahan walaupun saya setuju dengan Kubang Pasu bahawa mesti ada langkah-langkah susulan diambil. Bagi memitigasi tren penurunan nilai ekspor, Matrade di bawah MITI merangka beberapa langkah, ya, termasuk meningkatkan ekspor juga kepada negara-negara baru, termasuk isu minyak sawit, E&E, elektrik dan elektronik, produk otomotif dan lain-lain. Kemudian melalui 46 pejabat luar negara ditingkatkan, termasuk melalui pameran perdagangan seperti OGA, Oil and Gas Asia, MIHAS, Defence Services Asia, International Green Tech dan Eco Products Exhibition. Kemudian destinasi ekspor juga diperluaskan ke pasaran yang bukan tradisional, Asia Tengah, Latin Amerika, yang melihatkan peningkatan, umpamanya ekspor ke pasaran Asia Tengah dan Latin Amerika pada tahun ini meningkat 24.7% Asia Tengah dan 2.3% di Latin Amerika. Melalui kerjasama kita dengan Arab Saudi khususnya dan UAE, dipersetujui supaya kedua-dua negara termasuk Mesir dijadikan hub untuk kita meningkatkan ekspor ke negara-negara di Afrika. Kemudian program pembangunan pengekspor juga ditingkatkan. Saya akan berikan secara betul seluruh detail kerana mengambil sedikit masa. Kemudian agenda ekspor e-dagang yang rentas sempadan, Matrade Digital Trade Platform. Kemudian yang saya anggap penting Yang Berhormat dan Tan Sri ialah kecepatan kelulusan yang kadang-kadang memang mengambil sedikit waktu, dan saya telah minta supaya Menteri MITI menjadi penyelaras utama dalam memastikan semua kelulusan di peringkat persekutuan, dan saya telah sampaikan kepada semua menteri besar, premier dan ketua menteri untuk juga bekerjasama menyegerakan kelulusan. Kerana dari feedback yang kita dapat, ya, dari Amazon, Google, Geely, Rongsheng, termasuk Elon Musk, semua dipersetujui kelayakan, insentif, tenaga profesional, tetapi teguran mereka ialah kadang-kadang tahap proses kelulusan itu agak lebih perlahan ketimbang beberapa negara termasuk Vietnam. Kemudian kita sediakan dana ekspor perkhidmatan, geran bayaran balik untuk meningkatkan ekspor perkhidmatan yang dapat tinggi. Baik, lawatan kerja ke New York yang kita tumpu pada beberapa syarikat besar, ya, yang umpamanya peranti perubatan, sektor E&E dan sektor jentera dan peralatan 4.7 bilion ringgit. Dua projek E&E dan sektor jentera dan peralatan berpotensi nilai 2.74 bilion dijangka siap menjelang akhir 2024.
Projek peranti perubatan 2 bilion ringgit dan bermula dan berterusan sehingga 2031. Ke UAE ini lebih berhasil kerana komitmen Sheikh Mohammed Zaid secara langsung. Sehingga hari ini sudah 2 rombongan daripada UAE ke Malaysia untuk ambil tindakan susulan. Ini agak lebih paling pantas. Ini termasuk senaga boleh baru Mazda dengan jumlah 38.1 bilion ringgit. Ini bukan MOU, ini sudah komitmen ya. Permulaan projek ini yang itu satu. Keduanya soal maintenance, repair and overhaul aero angkasa bagi jet perniagaan berjumlah 710 juta ringgit. Dan syarikat Mazda sudah pun kemari dan meneruskan perbincangan untuk tindakan pelaksanaan. UAE ketika ini adalah pelabur terbesar Malaysia dari Asia Barat. Dan pelaburan UAE yang telah dilaksanakan sehingga kini sudah mencecah 1.4 bilion ringgit. Ke Arab Saudi, PIF dan Aramco telah pun bersetuju untuk menambah pelaburan mereka di Pengerang dan sudah memutuskan supaya mesyuarat lembaga mereka akan diadakan di Malaysia. Lembaga Aramco ini melibatkan 3 menteri utama kerajaan Arab Saudi dan juga penlibatan Public Investment Fund dengan khazanah yang dimulakan. Aramco bercadang untuk datang ke sini 2 minggu daripada tempoh lawatan saya ke Arab Saudi, maknanya dalam minggu depan untuk bermesyuarat dengan Petronas. Jadi saya nak jelaskan ini bukan MOU seperti yang dibimbang oleh beberapa ahli Muhammad kerana tindakan susulan telah bermula seperti mana projek Geely di Tanjung Malim. Dia datang untuk melaksanakan, bukan lagi MOU. MOU itu ditandatangani awal tetapi pelaksanaan dan mereka dah datang sendiri dan saya bersama Menteri Besar dan Menteri MITI telah pun ada di Tanjung Malim pada ketika itu. Saya itu. Terima kasih. Silakan Puan Masuk. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Satu jawapan yang cukup komprehensif. Tan Sri Yang Dipertua, soalan asal saya ada 2 tajuk, pelaburan dan perdagangan. Jadi soalan tambahan juga ada 2 tajuk, Tan Sri Speaker. Pertamanya mengenai pelaburan, apakah langkah yang akan diambil oleh kerajaan bagi memperbetulkan persepsi pemikiran sesetengah pihak termasuk ahli-ahli parlimen blok kerajaan sendiri yang mempersoalkan keabsahan nilai pelaburan asing FDI yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri MITI. Umpamanya mengenai jangkaan FDI dari Jepun bernilai RM143 bilion yang diumumkan baru-baru ini. Seterusnya mengenai perdagangan, apakah perancangan jangka pendek dan jangka panjang kerajaan bagi menjamin kepentingan usahawan dan syarikat Bumi Putera serta JLC, Ekoran Ratifikasi Perjanjian Komprehensif Progresif Perkongsian Trans-Pasifik ataupun CPTPP baru-baru tahun sudah. Seterusnya, adakah kejatuhan ekspor dan surplus trade balance memberi kesan kepada nilai ringgit, kejatuhan nilai ringgit akhir-akhir ini? Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Perdana Menteri. Terima kasih. Silakan Pak Menteri. 3 soalan. Yang pertama soal pengumuman, dia bedakan di antara memorandum persefahaman yang ditandatangani dengan projek yang diluluskan dan tindakan diambil. Jadi dia 3 memorandum persefahaman. Jadi kadang-kadang angka itu kita sebut memorandum persefahaman. Tapi saya setuju memorandum persefahaman itu tidak semestinya dan keseluruhannya dilaksanakan. Jadi itu yang pertama. Dan kalau dia serius, ada kelulusan. Jadi ada kelulusan. Dan ketiganya tindakan. Yang saya sebut umpamanya 10 bilion yang di Tanjung Malim itu adalah tindakan. Memorandum telah sign, kelulusan telah dibuat dan tindakan telah diambil.
Bila saya sebut Mazda yang projek 10 bilion itu sudah ditandatangani dan kelulusan telah dibuat dan mereka sudah datang untuk program pelaksanaan. Tetapi ada projek-projek yang diumumkan, saya setuju dengan Kubu Pasu bahawa yang belum ada mendapat kelulusan. Jadi angka-angka itu kadang-kadang berubah ikut bulan, mengikut kelulusan dan akan diumumkan oleh MITI. Tentang Bumiputera, kita tegas walaupun ada CPTP, tapi ia tidak mengganggu sebab seperti mana disebut dalam Belanjawan Madani baru-baru ini, program Bumiputera itu terus diberi peningkatan. Cuma pendekatannya agak berbeza. Daripada umpamanya memilih beberapa syarikat, kita telah memberikan ruang supaya diperluaskan peluang tersebut. Nilai ringgit memang mengalami penyusutan dan ini melibatkan seluruh negara, bukan saja negara-negara, bukan saja Malaysia. Yang paling parah seperti kita sebut, yen makan renminbi, dan sebab itu penyelesaiannya itu melalui de-dollarization. Umpamanya setiap kali ada gesaan pandangan akan naik kadar faedah oleh Fed, terus memberi kesan. Dan trend seperti saya sebut di sini bulan lalu, di Amerika 5.5% dan kita masih kekal OPR dan tidak meningkat. Ada pandangan-pandangan ahli ekonomi untuk memperkuat nilai ringgit, kita naikkan OPR. Tapi kita kena beri pandangan, nak naik OPR itu apa alasannya? Kerana inflasi kita turun. Kerana pengangguran kita turun. Kerana tidak dapat tarik pelaburan meningkat. Jadi sebab itu dan apakah kesannya? Kesannya mungkin kepada peniaga-peniaga kecil. Jadi kita hanya naik bila keadaan ekonomi menuntut sedemikian. Jadi sekarang ini tidak ada keperluan itu dan maknanya kesan kepada ringgit. Walaupun ringgit itu tidak sepuluhnya menurun, dia naik sedikit semalam, hari ini belum tahu. Jadi dan kesan daripada tindakan Fed Amerika. Sebab itu saya kata penyelesaian jangka pertengahan dan panjang adalah de-dollarization. Mengurangkan ketergantungan kepada dolar dalam perdagangan. Apakah ini mudah? Tidak. Tetapi apakah ia tidak mungkin? Tidak juga. Sebab dengan negara China, perdagangan kita yang tinggi, hampir 1 trilion, 25%, maknanya puluhan bilion ringgit itu dalam ringgit dan RMB. Dengan Indonesia 18%, dengan Thailand sekitar begitu, 18-20. Jadi baru 3 negara. Kita sudah bincang juga dengan negara Arab untuk memulakan yang saya katakan de-dollarization. Tapi baru kita berjaya besar hanya dengan 3 negara. Sebagai jangka panjang untuk mempertahankan ringgit. Silakan Pak Yang Besar. Terima kasih Tan Sri Ketua, terima kasih Yang Berhormat Tambun. Saya memuji langkah kerajaan bila kita beralih daripada destinasi ekspor tradisional kepada ruang atau eksplorasi yang baru. Cumanya Tan Sri Ketua Yang Berhormat Tambun, bila kita nak meneroka pasaran ekspor baru, persoalannya adakah syarikat milik Malaysia mempunyai kemampuan untuk menanggung risiko? Saya nak cadangkan kepada Yang Berhormat Tambun supaya pihak JLC harus mengontroli eksplorasi yang baru ini. Dah apabila mereka sudah berjaya, kemudiannya serahkan kepada syarikat milik Malaysia. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita tahu RCEP dan CPTP buka kuasa Mac bagi RCEP CPTP November 2022. Cumanya persoalannya Yang Berhormat Tambun, kadar penyertaan, kefahaman mereka, syarikat-syarikat atau komuniti perniagaan terhadap RCEP dan CPTP ini agak rendah. Saya ambil contoh statistik yang dikemukakan di Dewan Mulia ini. Pada September 2023, nilai Center of Origin, Certificate of Origin hanya berada pada kadar 1.2 bilion untuk RCEP dan CPTP hanya pada kadar 1.29 bilion dan RCEP hanya pada kadar tak sampai 700 juta. Jadi bagaimana Yang Berhormat Tambun melihat bagaimana literasi perdagangan bebas ini
yang sepatutnya kita murnikan, fahamkan kepada komuniti perniagaan yang akhirnya akan meningkatkan nilai ekspor sekiranya mereka tahu ada nikmat faedah akses kepada pasaran terbuka ini menguntungkan Malaysia. Terima kasih Yang Berhormat Tambun. Silakan Perdana Menteri. Terima kasih. Payah besar ni dia arif dengan dia di Kementerian Kewangan agak lama, jadi dia arif dengan hal-hal yang terperinci begitu. Soal destinasi baru ni, kalau setakat yang diusahakan, terutama dengan seperti yang saya sebut Latin America, itu kejayaannya agak membanggakan. Di Afrika potensinya ada, tapi sekarang ni kita terbatas ke beberapa negara. Jadi sebab itulah jalan keluar kita. Kita gunakan hub negara-negara yang lebih familiar dengan suasana di situ. Maka melalui umpamanya Kahirah atau Riyadh ataupun Abu Dhabi dan Dubai. Itu strategi kita untuk mempermudahkan kerana syarikat-syarikat yang ada di Timur Tengah itu banyak yang biasa dan kenal dan arif tentang perjalanan perniagaan di situ, dan saya cadangkan supaya kita dapat tingkatkan kerjasama di situ, dan nampak beberapa syarikat termasuk syarikat perdagangan komoditi yang TPM2 lebih arif untuk menggunakan jalur di Timur Tengah. Tentang literasi perniagaan dan pasaran itu betul. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada kajian soal bursa saham London. Tahap literasi rakyat di sana itu sangat rendah. Itu literasi keuangan dan instrumen keuangan termasuk bursa. Jadi mungkin dengan pandangan payah besar, kita mungkin adakan satu sesi, mungkin di bawah MITI atau Menteri Ekonomi, untuk memanggil syarikat-syarikat ini dan menjelaskan apa dampaknya dan bagaimana jalan keluar, terutama mempertahankan kepentingan Bumi Putra dan kepentingan syarikat-syarikat tempatan. Terima kasih. Menteri Ketua, saya mengamati jawapan Yang Berhormat Tambun berkenaan dengan ringgit dan OPR, dan ternyata kenyataan Yang Berhormat Tambun konsisten di dalam di luar Dewan bahawa di antara cara untuk menaikkan ringgit ialah dengan kita menaikkan OPR, tapi realitinya tidak semestinya begitu. Saya ambil contoh, di Argentina interest rate-nya ialah 111.93%, tetapi mata wang mereka semakin merudum. Di Turki interest rate mereka ialah 35%, mata wang mereka juga semakin merudum. Berbeza dengan Switzerland dan juga Denmark, interest rate mereka sangat rendah, mata wang mereka semakin mengukuh. Jadi saya fikir pada pandangan Yang Berhormat, adakah di sana terdapat lagi cara-cara yang lebih berkesan untuk menaikkan nilai mata wang ringgit yang disebut tadi ialah de-dollarization. Tapi adakah kerajaan pandangan syarikat Malaysia perlu untuk menukar perolehan mereka dari mata wang asing pada ringgit sekurang-kurangnya 70% hingga 80% pegangan semasa untuk menaikkan ringgit? Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Pak Sebas. Memang benar, kenaikan faedah itu bukan ada satu-satu jalannya. Betul. Umpamanya, saya sebelum jumpa Presiden Tayyip Erdogan, ketemu juga teman lama saya, Mehmet Şimşek, Menteri Keuangan Turki. Kerana inflasi dia sudah 40%. Ya. Seperti juga Argentina. Jadi, untuk naikkan OPR itu ataupun kadar faedah, itu salah satu berjalan. Dan ada juga kesan yang agak sedikit positif, tetapi keadaan lira itu terkesan. Cuma keistimewaan Turki itu kerana kehadiran pelancong itu terlalu tinggi. Jadi dana asing masuk melalui pelancongan itu sangat tinggi, di antara paling tinggi di dunia. Jadi itu dapat mengekang sedikit tekanan. Sebab itu saya kata macam di Malaysia, inflasinya rendah. Jadi yang penganggurannya rendah, ya, ataupun masih berkurangan. Jadi sebab itu tak boleh banding dengan Argentina. Argentina itu inflasinya tinggi, ya. Dia 30-40% biasa. Jadi kita inflasi itu 2 dan kurang dari 2%. Keseluruhannya walaupun dalam beberapa item makanan sehingga 3-4%. Tetapi masih relatif sangat rendah. Sebab itu saya lihat apa lagi, pelaburan bertambah, ya. Jadi yang pertumbuhan masih kekal.
Jadi yang nampak ada kelemahan itu ialah semata-mata OPR. Sebab itu kalau lihat umpamanya Singapura, Indonesia, Thailand itu semua dari segi kadar faktor relatif lebih tinggi. Tapi saya tidak bersedia untuk memberi anjuran kenaikan semata-mata kerana kesusutan nilai ringgit, kerana dari segi inflasi masih rendah dan saya bimbangkan kesan kepada syarikat-syarikat kecil. Melainkan kita terpaksa. Tapi perbandingan dengan Turki dengan Argentina itu kurang tepat. Kerana Turki itu menghadapi kadar inflasi yang terlalu tinggi. Ya, dan di antara lain kerana import minyak yang besar dan menekan negara kerana harga minyak yang melambung naik. Tan Sri, Ya. satu lagi. Dah, kita dah habis 3 soalan. Tak satu Yang lagi. berhormat, sekarang tamalah sesi untuk waktu bertanya-tanya. Alright, so itu dia sahabat semua persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, khususnya daripada pembangkang. Soalan yang pertama tadi, ya maksud satu perkataan Inggeris pun tidak difahami oleh MP Machang. Ini kan pula beliau mempersoalkan kononnya. Ya, Datuk Seri diugut, kerajaan diugut dan sebagainya. Kononnya itu bukan satu ugutan. Tapi ternyata saya tidak tahu dia dapat degree ke apakah dari mana. Sehingga ayat perkataan yang begitu senang pun tidak difahami ya sahabat-sahabat semua. Inilah pemikiran mereka. Kerana apa? Pemikiran asik nak berpolitik, pemikiran asik nak kondem orang, asik nak salahkan orang dan sebagainya. Nah, tidak ada satupun usaha yang cuba mereka lakukan untuk bersama-sama untuk berganding bahu dengan memberikan sokongan yang padu kepada rakyat Palestin. Apa yang mereka tahu? Gunakan isu ini untuk tujuan politik. Gunakan isu ini seolah-olah mereka lah hero sebenar. Tapi macam yang selalu saya katakan, inilah maksudnya hero kampung, sahabat-sahabat semua. Ya, ada pula yang mempersoalkan berkaitan dengan OPR. Lepas itu membandingkan negara-negara lain. Tapi negara lain tu seperti yang dikatakan oleh Datuk Seri, inflasinya lebih tinggi berbanding ketimbang dengan negara kita. Jadi inilah ya MP-MP pembangkang ini hanya bercakap sembrono, ya, tidak memikirkan keadaan ekonomi kita memang berbeza jauh dengan negara-negara lain. Jadi itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.